Okey, halo kepada semua tingkatan 2. Selamat kembali ke kelas mingguan kita. Okey, untuk minggu ini kita akan bermula dengan bab yang baru. Okey, kita akan masuk bab 6. Okey, bab 6 ini bab yang saya rasa dia senang. Okey, dia tak panjang. Okey, kita sebut dia asid dan alkali. Okey, ini rasanya kamu pun sudah tahu sedikit-sedikit lah. Okey, untuk bab ini yang penting punya sini. Okey, jadual ini tolong fahamkan. Okey, dia tak banyak benda yang kena hafal. Okey, so kita tengok apa maksud asid dengan alkali. Okey, asid bermaksud apa yang masam. Okey, so kita tengok nilai pH. Okey, pH ni apa? Rasanya kamu semua mesti tahu. pH ni dia dari 0 sampai 14. Okey, 7 dekat tengah. 7 maksudnya dia neutral. Dia tak asid, dia tak alkali. Macam air. Okey, so untuk asid, dia adalah yang rendah. Okey, yang kurang daripada 7. Okey, untuk yang alkali, dia lebih daripada 7. Okey, maksudnya 7 dekat tengah, bawah asid, atas alkali. Okey, harap faham Sangat senang. Okey, rasa. Asid ni dia sangat senang kalau kamu rasa dia akan berasa masam. Okey, macam lemon, macam limau. Okey, dia berasa masam. Okey, tapi untuk alkali dia berasa pahit. Macam peria, macam sabun. Okey, jangan rasa sabun lah Okey, tapi dia pahit. Okey, apa yang pahit dia adalah alkali. Okey, so sifat dia dua-dua pun mengakis. Okey, maksud jika kalau kamu titis ke atas batu ke apa ke, dia akan hakiskan dia, korot, dia akan hakiskan. Okey, sebab itulah hujan asid akan hakiskan bangunan. Okey, itulah maksud dia. Okey, kertas litmus ini semua rasanya dekat sekolah rendah pun sudah belajar. Untuk uji asid, kita gunakan kertas litmus biru. Dia akan tukar dari biru ke merah. Okey, biru ke merah. Tapi untuk yang alkali, dia akan tukar, dia akan songsang. Okey, dari merah ke biru. Itu saja. Okey, senang. Okey, tindak balas terhadap logam. Okey, sini tulis ya. Logam ni, okey, logam adalah alkali. Okey, jangan tanya kenapa, inilah sifat dia. Okey, logam adalah alkali. Okey, maksudnya logam dia macam lelaki. Okey, asid dia macam perempuan. Jika asid perempuan, alkali logam, dia akan bertindak balas. Okey, bertindak balas dengan kebanyakan logam untuk sini sudah hilang Okey, untuk menghasilkan. Okey, mungkin nota kamu ada, sini saya punya sudah hilang. Okey, hasilkan gas hidrogen. Ini sangat penting. Okey, hasilkan gas hidrogen. Okey, jika dia bertindak balas dengan alkali pula, tiada tindak balas. Tiada. Sebab alkali tak ada tindak balas. Okey, tak ada reaction. Sebab lelaki tak ada tindak balas. Okey, senang. Okey, kita tengok peranan air dalam menunjukkan ciri-ciri asid dan alkali. Okey, air sangat penting. Jika tiada air, asid dan alkali tidak akan menunjukkan sebarang ciri-ciri. Maksudnya, tak ada air, tak ada ciri-ciri. Okey, tak ada air, tak ada ciri-ciri. Sebab itulah semua asid dan alkali adalah lembab, basah, ada air. Okey, air membolehkan asid dan alkali menunjukkan ciri-cirinya. Tak ada air, tak ada ciri. Okey, senang saja. Okey, so kita, sini ada satu, dia sudah hilang Okey, dia dekat atas sini. Okey, gas hidrogen. Okey, masih ingat macam mana kamu uji gas hidrogen? Kita guna kayu uji. Okey, kayu uji bernyala, dia akan hasilkan bunyi pop. Ini kita sudah belajar dekat bab sebelumnya, bab 5. Okey, dalam elektrolisis air, jika kita letak kayu di dalam pop saw, dia akan meletup. Okey, dia ada letupan, sebab itulah dia ada bunyi pop. Okey, merujuk kepada video sebelumnya kalau kamu sudah lupa. Okey, so kita tengok, okey, kalau tak ada air, without water, okey, ni Inggeris lah okey, kalau tak ada air, okey, glacial maksudnya tak ada air. Okey, nampak tak ada air? No change in colours of litmus paper. Okay, kertas litmus tiada perubahan. Tapi jika saya tambah air, nampak tak? Dia terus berubah kepada merah sebab ada air. Ada air, ada ciri. Tak ada air, tak ada ciri. Okay,
Itulah konsep dia. Okey, apabila air ditambahkan asid, kertas litmus biru berubah ke merah. Okey, biru ke merah. Okey, asid ialah bahan yang membebaskan air. Ya, okey, apa ion hidrogen ni? Tak kisah, jangan hafal. Ini adalah benda untuk pelajar kimia. Bila kamu masuk tingkatan 4, kamu akan belajar. Okey, untuk kes sekarang ni, ini adalah info ekstra. Kalau kamu tak kisah, jangan hafal. Okey. Kelarutan apabila melarut di dalam air, okay, kehadiran ion hidrogen, hidrogen inilah yang membuatkan dia berasid. Itu hanya yang kamu perlu tahu. Okay, kalau tak tahu pun tak apa, okay, ini tak penting. Okay, untuk alkali sama ciri dia, tak ada air, tak ada ciri. Kalau ada air, nampak dia tukar kepada biru. Okay, sama macam asid. Okay. Kita tengok asid dan alkali. Okay, macam mana kita nak tunjukkan sebab asid dengan alkali ni dia tiada warna. Macam mana kita nak tahu sesuatu larutan dia adalah asid atau alkali? Kita gunakan penunjuk. Okay, penunjuk. Penunjuk ni dia macam warna. Dia bagikan warna. Jika dia asid atau alkali, dia akan tukar warna supaya kita boleh tengok, kita boleh lihat. Okay, sebab asid dan alkali asal dia tak ada warna. Okay, so kita ada banyak penunjuk. Kita sudah belajar tadi kertas litmus biru dengan merah. Okay, so jika untuk merah, asid dia jadi merah, neutral merah, alkali dia jadi biru. Untuk biru, okay, asid dia jadi merah. Untuk neutral dan alkali dia jadi biru. Okay, itulah sebab dia kita tak suka guna kertas litmus. Sebab dia hanya tunjukkan asid. Okay, tapi asid tu kuat ke tak kuat, dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk pH. Okay, kamu letak kertas litmus dalam asid kuat dengan asid lemah, sama dia akan tukar warna. Itu saja. Dia tak tunjukkan siapa-siapa yang kuat, siapa-siapa yang lemah. Okay, sebab itulah kita tak guna kertas litmus. Okay, kalau kamu nak, kamu boleh guna larutan litmus. Okay, tapi ini kita tak belajar. Okay, tak penting sangat. Okay, ada 3 kamu kena hafal. Yang satu, penunjuk semesta. Ini yang kita paling suka guna sebab dia ada banyak warna. Setiap warna mewakili nilai pH yang berbeza. Okay, macam pH 1 warna lain, pH 2 warna lain, pH 3 warna lain. Ini dia boleh tunjukkan berapa kuatnya asid dengan alkali. Okay, lagi phenolphthalein. Phenolphthalein ini dia sangat ringkas saja. Dia hanya menunjukkan pada alkali. Dia akan tunjuk merah jambu, warna pink. Okay, pink color. Okay, so untuk methyl jingga ni, dua-dua ni, penunjuk semesta dengan methyl jingga ni dia paling tepat. Sebab kenapa? Okay, kita tengok penunjuk semesta. Okay, bila dia neutral, dia hijau. Okay, bila hijau, dia neutral. Okay, bila dia jadi asid, dia akan jadi merah. Okay, ini asid kuat. Kalau dia jadi macam kuning, dia asid juga sebab kuning adalah antara merah dengan hijau. Okay, so dia adalah asid lemah. Okay, tapi untuk alkali pula, dia akan jadi ungu. Okay, kalau biru pula, dia dekat tengah. Dia adalah alkali lemah. Nampak tak? Dia banyak warna. Okay, kamu guna penunjuk semesta, dia ada bagi satu carta, dia ada bagi satu carta dekat atas. Kamu cuba bandingkan apa perubahan warna. Kamu akan tahu pH dia. Okay, ini yang lebih canggih, lebih okey berbanding dengan kertas litmus. Okay, lagi methyl jingga dia sama, tapi methyl jingga ni dia start dengan warna jingga lah. Okay, sebab nama pun methyl jingga. Okay, untuk asid dia jadi merah. Untuk alkali dia jadi kuning. Okay, sebab merah campur kuning jadi jingga. Okay, ini kita sudah belajar dekat pendidikan seni. Okay, so jingga ni dia dekat tengah merah dengan kuning. Okay, so phenolphthalein ni, ini suka sangat soalan tanya. Okay, jika dia asid neutral, dia tak ada warna. Jika alkali, dia berwarna merah jambu. Okay, warna pink macam saya kata tadi. Okay, so 3 ni, penunjuk semesta, phenolphthalein dengan methyl jingga, sila ingat warna dia. Okay, litmus tak payahlah. Litmus kita sudah tahu. Okay, so 3 ni kamu kena hafal. Okay, boleh? Okay, kita tengok pH ni. Ini kita guna semesta. Okay, penunjuk semesta. Okay, tadi ni. Okay, tadi ni. Okay, nampak? Okay, bila dia hijau, dia tengah. Okay, macam saya kata tadi, merah ni maksudnya asid kuat. Okay, asid kuat.
ingat saya kata tadi kuning dia asid lemah. Nampak sini? Ni asid lemah. Kalau alkali dia ungu. Tapi kalau biru dia alkali lemah. Okay, kita tengok apa contoh dia. Ini jangan hafal Ini jangan hafal. Kita bagi contoh saja. Okay, tengok. 7 ada siapa? 7 ada air. Water. Okay, air. Air kamu minum adalah pH 7. Okay, saya tak kisah apa kamu tambah adalah pH 7. Okay, jika air kamu berasid atau beralkali, sila jangan minum, kamu akan mati. Okay, so untuk 6, susu adalah sedikit asid, sedikit. Okay, kalau sangat berasid, maksud dia sudah rosak, sudah jadi yogurt, sudah rosak. Okay, so untuk kopi, okay, kopi dengan teh, okay, dia adalah sedikit masam. Okay, cuba kamu minum teh, akan berasa sikit masam kan. Sebab dia adalah berasid. Okay, tomato 4. Nampak cuka dia sudah kuat sikit. Cuka pH 3. Lemon 2. Lemon ni sangat kuat. Jangan suka sangat minum lemon sebab dia akan rosakkan kita punya gigi. Sebab kita punya gigi alkali, jika kita minum asid, dia akan hakis. Macam saya kata tadi, asid adalah mengakis. Dia boleh hakis kita punya gigi. Gigi kita akan jadi rosak. Okey, untuk kita punya asid perut, satu saja. Nampak? Kosong paling kuat, dia satu. Maksudnya kedua paling kuat. Okey. Perut kita sangat kuat. Sebab itulah apa bakteria dia pun boleh bunuh. Okey. Untuk kosong ni untuk bateri kereta. Okay, ini jangan suka hati buang dekat longkang sebab asid dia boleh bunuh. Okay, boleh bunuh. Sila kita semula, sila recycle. Okay, kita tengok alkali pula 8. Darah kita ada sedikit alkali. Okay, sebenarnya bukan 8, 7.4. Sedikit alkali saja. Okay, baking soda. Ini sebut penaik. Okay, kalau kamu nak buat roti, kamu kena tambah benda ni. Okay, pergi tanya mak, dia mesti tahu. Okay, untuk stomach tablet perut. Kalau kamu ada gastrik, kamu makan ini. Sebab dia adalah alkali, dia akan neutralkan kita punya asid perut. Ini kita akan bincang minggu depan. Okay, kalau kamu ada gastrik, mungkin kamu pernah makan benda ni. Okay, untuk 11, amonia. Amonia ni dekat mana? Dekat kamu punya air kencing ada amonia. Sebab itulah dia ada bau busuk. Itulah bau amonia. Okay, kencing kamu adalah beralkali. Okay, untuk 12, ini sabun. Nampak sabun dia adalah alkali yang kuat. Sebab 14 paling tinggi. Okay, 13 ni bleach, peluntur. Atau apa tu peluntur? Kita guna untuk basuh baju yang sudah jadi hitam. Kita nak basuh dia jadi putih. Kita guna peluntur. Ini sangat kuat. Boleh bunuh. Okay, jika saya cuci dengan peluntur, apa pun mati. Apa bakteria pun mati. Okay, 14, drain cleaner. Ini pencuci longkang. Okay, kalau longkang kamu sudah sumbat, kamu tuang saja, dia akan hakiskan semua rambut dekat dalam. Okay, kalau dia sumbat dengan rambut lah. Okay, so jangan main-main benda ni dia sangat kuat. Okay, so nampak keasidan menambah, semakin turun, semakin kuat asid, semakin tambah, semakin kuat alkali. Okay, dekat tengah adalah paling lemah. Okay, harap faham Okay, kekuatan asid, kita tengok kekuatan asid dan alkali. Okay, berapa kuat asid dengan alkali. Okay, nilai pH mewakili keupayaan hidrogen. Okay, ini jangan kisah, ni tak kisah. Hidrogen ni kita tak kisah sebab ini kimia. Okay, skala pH mengukur kekuatan asid dan alkali. Okay, so semakin rendah pH, semakin kuat asid. Macam sini. Okay, semakin tinggi pH, semakin kuat alkali. Macam sini. Okey, sudah faham. Okey, ini bermakna asid kuat mempunyai nilai pH lebih kecil berbanding asid lemah. Okey, alkali kuat mempunyai nilai pH lebih besar berbanding alkali lemah. Okey, sama. Okey, penunjuk pH memberi hanya anggaran nilai pH. Okey, macam kata saya tadi untuk penunjuk semesta. Sekarang kita semua pun tak guna. Kita guna satu saja. Meter pH. Ini paling tepat. Kita cucuk saja, dia akan tunjuk. Okey. Kalau kamu tanya, cikgu, buat apa kita kena hafal warna semua ni? Baik kita guna meter saja. Ini jangan tanya saya, kamu kena hafal. Okay, so untuk mendapat nilai tepat, kita menggunakan meter pH. Okay, senang, cepat. Tepat. Okay, sangat tepat. Okay, kekuatan asid berubah mengikut kepekatan asid. Okay,
kuat atau lemah asid menunjuk kepada jenis asid, manakala pekat dan cair menunjuk kepada jumlah air ditambah kepada asid. Okey, ini saya nak kata. Okey. Kalau pH rendah, okey, asid dia kuat. Okey, tapi kuat ke tak kuat, kita kena tengok jenis asid. Okey, macam asid dekat makmal ni, hidroklorik. Okey, dia asid kuat. Tapi untuk cuka, dia asid lemah. Okey, so kekuatan asid juga bergantung kepada jenis asid. Okey, so sebagai contoh, asid hidroklorik 0.001 m, maksudnya dia sangat cair. Okey, tulis sini ya, dia sangat cair, ialah asid kuat. Okey, macam saya kata tadi, hidroklorik dia kuat, tapi tetapi cair, dia sangat cair. Kalau saya sembuh kamu, saya sembuh kamu dengan 0.01 m asid hidroklorik, adakah kamu cedera? Tak. Sebab kenapa? Sebab betul hidroklorik adalah kuat, tapi 0.001 m terlalu lemah. Terlalu cair. Dia asid kuat tapi dia cair. Faham maksud Dia asid kuat tapi dia cair. Bermakna ia mempunyai tahap kepekatan yang lebih rendah. So asid kita kena tengok jenis. Tulis ini ya, faktor. Kita kena tengok jenis. Kita kena tengok kepekatan. Ini sangat penting. Okey, macam kata saya tadi, cuka dia lemah. Cuka dia lemah. Tapi kalau saya guna dia dengan sangat pekat, saya sembuh kamu dengan cuka lemah, cuka tapi sangat pekat, kamu akan cedera juga. Sebab kenapa? Sebab dia lemah tapi dia sangat pekat. Kamu akan mati juga. So harap faham kena tengok jenis, kena tengok kepekatan. Asid yang pekat mana pun kamu akan mati. So kena tengok berapa pekat dia. So ini cair, nampak dia kurang, ini pekat dia banyak. So lemah kuat ni kita tak kisah. Apa maksud mengayon? Tak kisah. So kita tengok kegunaan asid dengan alkali. Mana kita guna ni? Ada beberapa contoh kamu kena ingat. Nombor 1, asid sitrik ditambah ke dalam makanan dan minuman untuk memberi rasa. Kalau kamu tambah asid sitrik, makanan akan berasa masam. Cuba kamu makan nanas tin, lychee ke apa ke, kamu tengok ramuan, mesti dia letak ni sebab dia nak buatkan benda tu lebih masam, lebih sedap. Dia tambah asid sitrik. Asid asetik, ini nama saintifik untuk cuka. Atau kamu nak jeruk, cuka lah. Asetik. Dia ada satu bau yang sangat, saya tak suka. Saya tak suka bau cuka. Dia, untuk saya, dia geli. Asid sulfurik, ini kita guna dalam battery kereta. Tiga-tiga ni kamu kena hafal. Tartarik ni tak penting sangat. Ini untuk hasilkan krim tartar. Krim tartar ni apa? Ini untuk buat kek ke, buat roti ke. Asid benzoik, ini kita guna sebagai pengawet, bahan awet. Supaya makanan tak rosak. Formic ni untuk menggubarkan latex. Ni tak penting. Ascorbic ni, ascorbic maksudnya vitamin C. Sama. Hidroklorik ini untuk bersihkan logam. Sebelum kita nak cat atau kita nak balut dengan benda lain, kita kena cuci dengan hidroklorik dulu. Karbonik ni, karbon untuk hasilkan minuman berkarbonat. Macam Coca-Cola, semua tu kita tambah asid karbonik. So empat ni kamu kena hafal. Yang lebih common lah dia akan tanya dalam soalan. Untuk alkali pula, natrium kalium hidroksida, ini sangat-sangat penting. Kita guna ni untuk buat sabun. Sabun yang kamu cuci. Sebab kenapa lepas mandi kamu akan rasa bersih. Semua minyak pun sudah tak ada. Sebab natrium hidroksida ni dia akan cucikan semua minyak yang kamu ada. Sebab itulah kalau kamu cuci terlalu banyak, kamu akan berasa sangat kering. Muka, kulit macam sangat ketat sebab semua minyak yang baik untuk kita, dia cuci sekaligus semua. Sebab itulah jangan cuci muka pakai sabun ya. Sila guna face cleanser. Sebab itu dia tak ada natrium hidroksida. Lagi, kalsium hidroksida, kamu nampak kalsium ni mesti berkaitan dengan simen. Simen yang buat rumah, simen mesti pakai kalsium. Atau dia ada satu lagi fungsi untuk menyutrakan keasidan tanah. Katakan saya ada satu tanah, semua tumbuhan sudah mati sebab
ada hujan asid, saya tambah kalsium hidroksida saja. Okay, kita sebut dia sebagai kapur mati. Okay, kapur mati. Okay, dia akan neutralkan semua asid supaya tumbuhan sel boleh tumbuh. Okay, lagi amonia, kamu punya air kencing, okay, kita untuk mengelakkan pergumpalan latex. Apa maksud dia? Latex tu susu getah. Okay, susu getah, kita tak nak dia jadi keras sebelum sampai ke kilang. So, kita tambah amonia supaya dia tidak keras. Okay, tapi kita tidak sebut keras, kita sebut menggumpal. Gumpal. Coagulate. Dia jadi pepejal. Okay, lagi ejen pembersih dalam pembersih kaca dan gelas. Okay, ada satu sembur yang warna biru tu, kamu untuk cuci gelas dengan tingkap tu, itu dia ada letak amonia. Sebab amonia ni dia sangat kuat untuk bersihkan segala grease atau lemak atau minyak. Kalau kamu punya tingkap sangat berminyak, okay, macam dekat dapur, kamu guna pun cuci ni sangat bersih. Okay, lagi magnesium hidroksida kita guna ni sebagai antacid. Antacid maksudnya ubat gastrik. Oh, sini ada. Okay, untuk gastrik. Okay, dia adalah untuk meneutralkan asid dalam perut kita. Okay, lagi soda kaustik ni, okay, untuk pembersih ketuhan ni tak penting. Okay, dua ni penting. Okay, itu saja untuk minggu ni. Kita masuk latihan. Okay, sini saya sudah bagi nota ringkas ya, tolong baca. Okay, so kita tengok soalan. Tandakan pernyataan yang betul. Asid cair bertukar menjadi kertas litmus biru jadi merah. Betul. Okey. Cuka mempunyai nilai 2 hingga 3. Betul. Nilai pH neutral 9. Ini salah. Ini 7. Okey. Jus oren adalah contoh bahan berasid. Betul. Sebab jus oren ni dia masam. Lagi. Alkali mempunyai nilai pH lebih daripada 7. Ini betul. Okey. Karbon dioksida dihasilkan dalam tindak balas berikut. Okey. Nampak sini asid. Ini alkali. Okey. Asid campur alkali. Dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan hidrogen. Okay, macam saya kata tadi, gas hidrogen bunyi pop, ingat? Okay, so dia tak ada karbon dioksida. Ini salah. Okay, so menunjukkan susunan eksperimen untuk mengkaji sifat asid. Okay, so kita letak magnesium. Nampak? Ini logam. Ingat, logam ni alkali. Okey, alkali. So, kita letak asid dengan alkali. Nampak sini kayu uji. Ini kayu uji bernyala. Nampak kayu uji pun tahu apa nak berlaku dah. Okey, P menunjukkan bahagian pertama eksperimen. Q menunjukkan bahagian kedua. Apa yang diperhatikan di dalam P? Jika kamu tambah logam dengan asid, kamu akan nampak hidrogen gas. Adakah kamu nampak hidrogen gas? Tak, kamu tak nampak hidrogen gas. Tapi kamu akan nampak gelembung. Okey, dihasilkan. Okey, gelembung maksudnya bubbles lah. Sini ada gelembung. Okey, sebab asid, kalau ada gas dalam air, maksud kamu akan nampak gelembung. Okey, terangkan pemerhatian di C. Okey, gas hidrogen dihasilkan. Okey, bagaimanakah anda dapat membukti perhatian anak? Okey, kayu uji bernyala, dia akan terpadam dengan bunyi pop. Itu saja. Okey. Lukiskan susunan radar untuk menunjukkan kesan mengakis asid. Kesan mengakis asid. Senang saja. Okey. Kamu boleh lukis macam tadi. Okey. Sini saya letak kalsium. Okey, saya letak asid. Okey, dia akan jadi lebih kecil. Kalsium akan mengurang dari saiz sebab dia akan hakis. Okey, terangkan apa yang diperhatikan dalam eksperimen anda lukis di atas. Okey, kalsium terhakis. Okey, dia akan hakis. Okey, Raja 2 menunjukkan aktiviti mengkaji sifat asid. Nampak sini dia tak letak air, sini dia letak air. Tak letak air. Ini dia tak letak air, dia letak etanol. Etanol maksudnya alkohol lah. Okey. Adakah alkohol akan menunjukkan sifat? Tidak. Tak ada sifat. Okey, mesti air. Alkohol dia macam air, dia cecair air juga tapi tak. Okey. Minyak apa ke? Tak. Okey, mesti air. Okey, so mula biru. Okey, biru juga. Tak tunjuk ciri-ciri. Tapi ini dia akan tunjuk merah. C sama biru, tak tunjuk sebab tak ada air.
Okey, tak ada air, tak ada air. Cadangkan satu sebab sekiranya litmus berubah warna. Okey, kehadiran air. Okey, jangan kata ada air ya. Jangan guna bahasa pasar tolong. Okey. So kita tengok nampak semesta, phenolphthalein, litmus, jingga. Okey, so kita isi yang senang dulu. Jingga merah. Okey, ini kuning. Okey, semesta ni kita bermula dari hijau. Ini merah. Ini ungu. Okey, ini tiada warna, merah jambu. Okey, litmus ni kita tak kisah kalau kamu nak tahu dia dekat sini. Okey, dekat sini pun tak ada ya. Kita kena tengok tadi. Kalau kamu nak tahu dia dekat sini. Okey, larutan litmus. Okey, merah, ungu, biru. Ini kita tak kisah sebab dia tak penting. Okey, sangat jarang soalan akan tanya. Okey, so kumpulkan. Okey, yang mana asid saya tandakan tick Okey, teh, asid sulfurik, jus nanas, cuka. Okay. Susu magnesia ni maksudnya ubat untuk gastrik. Okey, sebut penaik ni baking soda, baking powder. Okey. So menunjukkan nilai pH bagi 4 bahan. Okey, sini neutral. Okey, ini asid kuat. Okey, ini lemah. Okey, ini alkali kuat. Okey, ini alkali lemah. Okey. Bandingkan sifat P dengan Q. P lebih kuat daripada Q. Sifat alkali S dan T lebih kuat daripada S. Okey, itu saja. Dua bahan manakah dicampur akan menukar warna penunjuk semesta menjadi hijau. Okey, hijau maksudnya dia neutral. Okey, siapa neutral sini? Siapa neutral sini? Menjadi hijau. Tak ada pun. Menjadi hijau. Okey, rasanya. Siapa tambah siapa? Okey. Q dengan S atau P dengan T. Lemah campur lemah jadi neutral. Kuat campur kuat jadi neutral. Dia macam cancel each other out. Okay. So, tindakan kertas litmus biru dan merah apabila diuji dengan larutan berbeza. Okay. P ni merah tak berubah. Tapi biru jadi merah. Ini asid. Ini alkali. Sebab merah jadi biru. Ini sama. Biru jadi merah. Ini asid. Okay. Berdasarkan pemerhatian anda, penyelesaian kepada dua kumpulan mengikut ciri persamaannya. Okay. Macam mana kita nak kumpulkan mereka. Okay, asid dan alkali. Nyatakan dua ciri bagi setiap kumpulan dinyatakan. Asid apa ciri dia? Banyak. pH kurang 7, masam. Untuk alkali, pH lebih daripada 7, berasa pahit. Okay, pada pendapat anda, mengapa kertas litmus kurang sesuai? Kurang sesuai untuk menentukan kekuatan asid dan alkali. Itu saya tak kata tadi. Sebab kenapa kita tak guna kertas litmus? Sebab untuk asid atau alkali lemah. Okay, jangan kata alkali. Okay, untuk asid lemah atau kuat. Okay, kertas litmus menunjukkan pertukaran warna yang sama. Asid kuat sama biru jadi merah, asid lemah sama biru jadi merah. Nyatakan satu contoh. P, apa contoh P? Siapa asid? Banyak tu. Jus limau. Q untuk alkali, banyak sabun. Ubat gigi pun boleh. Dennis ingin mengenal pasti Y yang tidak diketahui. Dia mencelupkan kertas litmus merah dan biru. So biru kekal biru, merah jadi biru, maksudnya ini alkali. So siapa alkali? Bahan pencuci. Lagi. Ini saja, satu saja. Terangkan jawapan anda di G.
bahan pencuci adalah berakali. Okey, nombor 4. Seorang pelajar telah menjalankan eksperimen berikut. Nampak sini dia tak ada air. Okey, so kertas 5 tak berubah. Ini ada air, kertas 5 berubah menjadi biru. Okey, apakah perbezaan antara eksperimen 1 dengan 2? Okey, kehadiran air. Bagaimanakah perbezaan dinyatakan dalam A mempengaruhi keputusan eksperimen? Okey, kehadiran air menunjukkan ciri-ciri asid atau alkali. Okey, ini satu markah. Okey, eksperimen 2 mempunyai air. Okey, dia menunjukkan ciri-ciri alkali. Okey, senang. Okey, C nyatakan dua sifat fizikal natrium oksida yang lain. Apa lagi dia ada? Okey, dia berasa pahit. Okey, mengakis. Okey, banyak ni. Okey, dalam eksperimen lain, S dianggap sebagai larutan berasid, okey, tanpa menggunakan sebarang penunjuk. Sekarang kamu tak boleh guna penunjuk Nyatakan bagaimana anda dapat mengesahkan bahawa larutan adalah sejenis asid. Okey, dia akan berasa masam. Lagi dia mengakis. Okey. Banyak ni. Bertindak balas dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Boleh, sama. Okey, E ramalkan pemerhatian anda jika pita magnesium dimasukkan ke dalam larutan kalium hidroksida. Ini alkali. Okey, dan diuji dengan kayu uji berbara. Penyala. Okey, magnesium juga alkali. Alkali tambah alkali, tiada perubahan. Okey, tiada pemerhatian. Okey, atau tindak balas. Okey. Okey, sampai asid saya tandakan. Okey, berasid tomato, jus oren, yogurt. Okey, itu saja. Okey, siapa neutral saya bulatkan, air garam, air suling. Okey, berakali 4 ni lah. Peria maksudnya bitter gourd yang pahit tu, sayur pahit tu. Okey, senarai beberapa bahan. Siapa mempunyai nilai kurang dari 7, maksudnya siapa asid, okey, asid malik dan asid formic. Okey, ni K lah Okey, nyatakan bahan yang terdapat di semut api. Semut api rasanya asid lah. Okey, apple ni asid. Okey, ni jangan kisah. Ni tak penting. Ni benda yang luar silibus. Okey, Azura mengunjungi sebuah kilang di Pulau Ketam menghasilkan mangga acar dengan cuka dengan menggunakan sebab sesuai wajarkah penggunaan cuka dan kesannya. Okey, ya atau wajar. Okey, asid membunuh bakteria. Okey, mangga acar mampu bertahan lama. Okey, tanpa rosak. Okey, itu sebab kita buat jeruk, kita buat acar sebab dia tak rosak. 5-10 tahun, tak 10 tahun lah kot. Okey, 3 tahun dia tak rosak sebab dia ada asid, bakteria tak boleh tumbuh, dia tak rosak. Okey, sebab itulah. Okey, senang. Okey, rasanya saya akan sampai hari ini, sampai sini. Okey, soalan 6, 7, 8 yang lain kamu semua buat sendirilah. Okey, saya akan bagi jawapan. Okey, sebab ini terlalu panjang dah. Kita terlampau panjang. Okey, saya tinggalkan 5 soalan untuk anda jawab. Okey. Itu sahaja untuk minggu ini, untuk hari ini. Harap bermanfaat, harap kamu dapat belajar sesuatu yang baru untuk hari ini. Okey, harap semua sihat. Okey, haraplah kita boleh berjumpa pada masa yang singkat yang akan datang. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.